anak Hashim, anak Ibnu Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihrin, anak Malik, anak Nadar, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas dan Mudar, anak Nizar dan anak Ma'an, anak Adnan. Itu titik bagi. Dan bahwasanya ibunya Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala, anak Wahab, anak Ibnu Manaf, anak Zuhrah, anak Kilab. Dan Abdul Manaf ini, makna yang ada dalam barisan titik bagi Sayyidina Aminah ini, ada nama Manaf tadi, lain daripada Abdul Manaf yang pada pihak bapanya lain, nama je sama, orang lain-lain. Orang Arab ni pesen dia suka tiru nama anak, cucu letak nama datuk. Kan datuk dia nama Muhammad, kan cucu mesti ada nama Muhammad. Itu orang Arab. Kita lain, kita tak boleh nak sama. Kita tak nak nama kita sama macam orang lain. Itu yang kita letak nama pelik-pelik lah. Sebab kita tak nak nama kita sama macam orang lain. John Travolta nama dia. Namanya John Travolta bin Dola. John Travolta bin Dola. Dia nak pelik sikit daripada orang. Nak biar ada bunyi-bunyi macam orang putih sikit, baru rare sikit. Kalau nama-nama orang lama-lama ni, malu katanya. Apa nama Fatimah? Tak ada, tak nampak ni lah. Tak nama orang moden-moden lah. Kita ingat arwah almarhum Tuan Guru. Waktu kita nak minta nama anak je, dia kata, Azing, kalau orang lain aku tak bagi. Kita Azing, dipanggil Azing. Almarhum Tuan Guru Haji Abdullah. Azing, aku kalau orang lain itu aku tak bui. Sebab dia kata apa? Kan dia minta bila aku bagi nama dia tak nak pakai. Sebab tu aku tak bagi. Kalau minta aku tak bagi. Amu minta aku bagi. Baik. Dan bahawanya warna tubuhnya Nabi Muhammad SAW putih cenderung kepada merah. Nak tahu lebih lanjut, ngajilah tu. Kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang menceritakan tentang paras rupa tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling handsome di alam semesta ni. Walaupun masyhur Nabi Allah Yusuf yang paling kacak tampan sekali, sebenarnya pada hakikatnya tidak boleh menandingi ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia makhluk yang terpaling mulia sekali. Segala kelebihan semua duduk di dia. Suara sedap dia, paling berani dia, paling pemalu dia, paling zuhud dia, paling semua paling lah. Sifat yang baik-baik itu semua berhimpun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita sebelum mati. Waktu ada ulama-ulama duk bagi kita amalan-amalan, suruh amalkan. Mudah-mudahan jadi asbab direzekikan oleh Allah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyakkan solawat katanya. Jangan malas solawat sampai pikiran kita, hati kita tak lekang. Sentiasa ingat dia, insya-Allah ada harapan. Ada harapan. Ulama buat perumpamaan gini lah. Orang yang dapat mimpi bertemu Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, memang dia nak sangat-sangat.
Memang dia nak sangat-sangat, memang dia rindu sangat-sangat nak tengok, memang dia asyik sangat-sangat. Contoh macam orang yang sangat-sangat dahaga, orang sangat-sangat dahaga nakkan air, nak sangat-sangat maksudnya. Duduk nampak depan muka ni ada jam air. Dia nak sangat-sangat air tu, sampai dia terlelap, sampai dia tertidur. InsyaAllah dia akan mimpi air. Dia akan mimpi air tadi. Sebab apa? Hatinya sangat-sangat nak sangat. Jadi banyaklah tips-tips dia yang ulama bagi. Salawat-salawat, ada salawat-salawat yang khusus macam-macam. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala Maha Kuasa bagi rezeki siapa pun. Kadang-kadang ahli maksiat dapat jumpa. Kadang-kadang ahli maksiat dapat mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Itu kelebihan. Allah Ta'ala nak bagi siapa? Ikut Allah lah. Sebagai asbab Allah nak menarik dia kepada agama, kepada Allah. Nampak tak? Allah Maha bijak. Dan bahawa sewarna tubuhnya, warna kulit Nabi SAW putih cenderung ke merah-merah. Putih ke merah-merahan. Handsome dia bukan putih melepak macam tepung tu. Bukan merah itu, putih ke merah-merah. Jadi kita tengok kulit-kulit orang Arab tu. Tengok kulit orang Syria tu. Masya Allah, tabarakallah. Mujur tak dapat bini orang sana. Nyaris. Hampir-hampir. Masya Allah. Macam kulit tomato. Merah putih merah. Subhanallah. Tapi bini kita lawa lah. Lawa lah bini kita. Jangan kata orang lain lawa pada bini kita pula. Kalau suami kita lah yang handsome. Ni depan suami kata, suami lawanya, handsome-nya suami tu kawan kita tu. Dia cakap sebelah suami dia. Apa macam tu. Jangan baik. Nak cerita lawa handsome-nya Nabi SAW tu. Nantilah mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dapat berkekalan, dapat hidup sekali, selalu ziarah dalam syurga besok. Amin ya rabbal alamin. Mesti ada keinginan. Usahalah beramal soleh, salawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, buat benda-benda yang Nabi suka. Buat benda-benda yang Nabi redha, buat benda-benda yang Nabi suka. Salawat banyak-banyak. Tiga contoh akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita. Dan bawahnya ialah kesudahan anbiya, yakni Nabi SAW itu kesudahan para nabi-nabi. Tak ada dah nabi selepas daripada tu. Kalau ada pun makna nabi yang sebelum dibangkitkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, cuma tidak diwafatkan oleh Allah. Contoh macam Nabi Isa tu kan. Nabi Isa tu bukan Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dia dulu, cuma dia tak diwafatkan saja oleh Allah. Lagi akan zahir nanti, lagi akan turun ke dunia insya-Allah. Allah janji dah bila masanya, wallahu a'lam. Maka barang siapa mendakwakan jadi nabi kemudian daripadanya nescaya jadi kafir lah, wal a'yadzubillah. Jadi siapa-siapa yang mendakwa, yang mengaku dia adalah nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW, tidak syak lagi lah, ijma' ulama kata kafir lah dia, murtad lah dia. Walaupun yang mengaku tadi dia perempuan. Dia perempuan, dia mengaku dia nabi. Dia perempuan, dia mengaku dia jadi nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW, jadi kafir dah, murtad lah dia. Ataupun dia laki-laki, dia mengaku jadi nabi. Ataupun dia buat pengakuan dalam diam-diam dia mengangkat diri dia. Sama ada dia mengaku jadi nabi tadi, diisytiharkan kepada orang, dia ceritakan kawan-kawan dia, ataupun dia mengangkat diri dia seorang. Sungguhnya aku ni nabi sekarang ni. Dia cakap rosaklah kita. Na'udzubillah. Pangkat nabi ni tak boleh diusahakan. Kena tahu tu. Pangkat nabi ni tidak boleh diusahakan, walaupun dengan sehebat-hebat ibadat.
Pagi, petang, siang, malam beribadat tak berhenti-henti, tak sentuh maksiat langsung, tidak akan menaikkan darjatnya menjadi nabi. Adapun menjadi waliullah itu harus. Nak menjadi waliullah, kekasih Allah, itu harus. Adapun nak jadi nabi tak boleh. Beramal atau orang terbalik macam mana pun. Itu semata-mata pilihan Allah. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan dengan sebab kehebatan beribadat. Tapi peluang nak menjadi waliullah, kekasih Allah, itu masih dibuka lagi. Masih terbuka lagi. Kita semua ni yang hadir ni, yang mengikuti kelas ni, semua ada peluang nak jadi waliullah. Semua ada peluang. Mahu tak mahu je, usaha dengan tidak. Cepat cepat rebut peluang dah. Sangka baik dengan Allah, siapa pun kita. Kalau betul amalannya, bersih hatinya, betul akidahnya, banyak amalnya, insya-Allah tidak mustahil akan diangkat darjat dan martabatnya menjadi kekasih Allah, walaupun dia perempuan duduk di rumah, orang tak kenal dia, tapi dia taat suami dia, dia jaga maruah dia, dia beramal soleh, insya-Allah. Banyak buat amal. Rabi'atul Adawiyah tu perempuan kan. Kita laki-laki tak boleh lawan dia punya ibadat ni. 300 rakaat setiap malam. Dia tak tidur malam, kita tidur siang malam. Matanya pun nak tidur, dia sapunya air garam. Dia kata sini bukan tempat berehat, tempat rehatmu dalam kubur besok, kata dia. Kita jangan tiru, tak pergi kerja kita. Jangan. Kamu kan nak tiru tak tidur, tak pergi kerja, kena buang kerja lah, satu masalah. Hati-hati, syaitan ni dia bukan percaya, dia tipu kita ni. Pertengahan beribadat tu, biar pertengahan lah. Itu yang terbaik, pertengahan. Jangan melampau-lampau sangat. Memang bagus, tapi kalau melampau-lampau kadang-kadang boleh bawa mudarat yang lain pula. Ngaji pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, sampai tinggalkan tanggungjawab kepada bini dan anak dia. Tak boleh. Faham tak? Kita ada kuliah banyak, ejahlah. Ada masa dengan anak bini, nafkah dengan anak bini, ada masa kita dengan agama, dengan ilmu. Yang perempuan pun begitu. Kalau semangat nak mengaji pagi petang siang malam, mengaji ikut kuliah untuk pakai contoh aja. Terabai suami pula dah. Tak boleh. Jadi hati-hati dalam mengaji ni pun banyak tipu daya, hati-hati. Semangat mengaji kan, suami kita berasa hati kita. Besok mengaji je, aku ada kat rumah, kau tak peduli, kau tak layan. Jangan. Samalah, kadang-kadang time suami ada lah nak beribadat, kau main-main lagi. Time suami tak ada, dia tidur. Yang suami ada, tahajud lah, baca Quran lah, baca aurat lah. Suami itu nombor satu. Lagi besar pahalanya kau layan daripada kau baca Quran. Sungguh. Nama tak? Dia layan suami dia, mana takzimkan, khidmat dengan suami itu lebih besar pahalanya daripada dia baca Quran. Dia besar pahalanya daripada dia sembahyang tahajud daripada pukul 12 sampai ke subuh. Suami tidur seorang-seorang. Kena tipu. Minta izin dulu. Awak saya nak solat sunat boleh? Saya ada ni. Baik, awak khidmatkan saya, pahala lebih besar lagi. Atau dia kata tak apalah. Barulah boleh buat. Ni kalau suami minta izin nak buat benda sunat, tak boleh, kena minta izin. Ada pun amalan yang wajib itu tak payah minta izin, tapi adab akhlaknya maklumkan. Awak saya nak solat fardu lah, saya belum solat fardu lah. Itu nama bagi adab akhlak. Ngaji ilmu rumah tangga. Kita bila nak baca kitab tu tak dapat. Kitab apa, muhimmah. Kitab muhimmah tu bagus tu. Ilmu jadi bini, ilmu jadi laki.
Baik. Kena pandai, kena jaga, hati-hati tipu daya setan kan. Kan kita niat beribadat nak Allah sayang, rupa Allah benci dengan kita. Sebab tak kena cara buat. Imam Ghazali dah pesan dah, setan ni kadang-kadang suruh buat ibadat. Time suami balik, setan kata, semayang tahajud. Semayang tahajud ni pahala besar. Katanya setan. Kita pula tak ngaji pula dah. Kita pula tak tahu pula dah. Kita belasah semayang tahajud. Tok laki mabuk kerah tidur sesorang. Tongkat Ali 3 bungkus dah telan. Tongkat Ali 3 bungkus telan. Bini tahajud daripada malam ke subuh. Tak boleh. Layan suami tu besar pahala. Kecuali suami tak ada beribadat lah. Suami tak ada baca Quran, baca wirid, puasa, begini, begitu. Bagus. Selepas Allah, selepas Rasul, suami. Ingat tu orang perempuan. Selepas Allah, Rasul, suami. Ibu bapa kita bawah suami. Bandingkan suami, selepas Allah, Rasul, ibu bapa dia. Tu kalau laki-laki. Selepas Allah, Rasul, ibu bapa, itu nisbah suami. Kalau isteri, selepas Allah, Rasul, suami dia. Dan diam mana tadi? Dan diam mana tinggal lah. Dan bahawasanya diperanakkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana engkau? Dan bahawasanya ialah kesudahan anbiya dan mursalin, barang siapa yang mendakwakan jadi nabi kemudian daripadanya nescaya jadi kafir, wal a'yadzu billah min dzalik. Dan bahawasanya diperanakkan dia pada negeri Makkah dan dibangkitkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul padanya Makkah. Padahal 40 tahun. Ini pengetahuan am lah ni tentang Rasul. Ada hubung kait dengan keimanan kita kepada Rasul. Nak tahu panjang lebar, ngaji sirah. Nak tahu panjang lebar cerita dia, ngajilah sirah. Apa hukum ngaji sirah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebab tu saya pesan dengan kawan-kawan yang mengaji, selepas daripada kalian dah ada kuliah-kuliah fardu ain yang khusus, yang tetap, kalau ada masa, lebih-lebihan masa, belajarlah ilmu fardu kifayah untuk nak merendangkan lagi ilmu kita. Nak merendang, meluaskan lagi pengetahuan kita. Ngaji ilmu fardu kifayah pula. Adapun fardu ain itu tak dapat tidak, tu tak boleh tinggal. Fardu ain tak boleh tinggal. Fardu kifayah kita boleh pilih-pilih. Ada masa lapang pergi belajar fardu kifayah. Fardu ain tak ada masa lapang, mesti tetapkan masa. Mesti tetapkan masa fardu ain. Ini fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Dan diam dia tinggal di Mekah, kemudian daripada demikian itu 13 tahun, maka berpindah ia Nabi SAW ke Madinah. Dan diam makna tinggal pada Madinah 10 tahun, dan wafatnya ia Nabi SAW padanya Madinah, dan dikuburkan diri Nabi SAW pada tempat wafatnya, iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan adalah umurnya baginda SAW 63 tahun. Sebab itulah ghalib umur kita umat Nabi Muhammad SAW ni 60 tahun, 63 tahun, lebih kurang gitulah. Kalau lebih tu kira bonus dah tu Allah bagi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad mana? Wajib yakin, percaya dan terima sungguh-sungguh dalam hati syariatnya, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa maksud syariat? Undang-undang lah. Syariat mana? Undang-undang Allah, ataupun kata ringkasnya agama. Wajib i'tiqad, wajib, mesti dalam tiap hati laki-laki perempuan yang muslim, mesti dalam hatinya yakin sungguh-sungguh agama, syariat, undang-undang, peraturan, disiplin yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah menasahkan akan sekalian syariat segala rasul yang dahulu-dahulu. Mana membatalkan bila datangnya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quran Nul Karim itu, dengan sendiri terbatallah hukum hakam, undang-undang rasul-rasul yang sebelum. Sama ada undang-undang yang ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Suhuh itu jadi terbatal dengan adanya Al-Quran. Sebab Al-Quran itu syumul,
sempurna. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada kitab-kitab terdahulu, semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran dah. Menasahkan sekalian syariat. Sebab tu kalau mereka tu benar-benar meyakini, beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, sesungguhnya mereka akan beriman dengan Rasulullah SAW. Sebab tu orang yang tak beriman dengan Rasul SAW itu adalah orang yang sebenarnya tak beriman pun dengan kitab Taurat, Zabur, Injil tu. Kalau dia beriman, pastilah bila dibangkitkan Nabi SAW, dia akan ikut, dia akan percaya, dia akan tinggalkan syariat dia sebab yakin dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul yang terakhir. Tapi dah segala Rasul yang dahulu dan kekal syariatnya hingga kiamat. Makna undang-undang sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bawa ni sampai bila relevan dia? Sampai bila relevannya? Kiamat. Bila kiamat? Boleh jadi 10 tahun lagi, boleh jadi 15 tahun lagi, boleh jadi 20 tahun lagi, boleh jadi 50 tahun lagi, betul? Besok pun tak mustahil, sekejap lagi pun tidak mustahil kiamat tu. Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan kiamat bila-bila masa, meskipun tidak ada tanda-tanda besar ataupun tanda-tanda kecil. Makna akal kita boleh terima. Seandainya sekarang juga Allah nak jadikan kiamat, hukumnya harus. Tapi Allah Ta'ala sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW ni. Allah bagi tahu peringatan-peringatan hampir kiamat tu bagaimana, apa tanda-tanda, supaya kita ni cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat kembali kepada syariat Nabi SAW, cepat-cepat beramal dengan agama zahir dan batin. Kalau Allah Ta'ala jadikan kiamat tu serta-merta tanpa ada tanda, berat kita. Beratlah kita, sama macam mati terkejut lah. Dengan tak semayangnya, dengan tangguh-tangguh nak mengajinya, nantilah insya-Allah mati tu. Berapa ramai orang yang mati dalam insya-Allah tu? Mati dalam insya-Allah 10 tahun dah insya-Allah tak mula-mula ngaji. Insya-Allah nak belajar, insya-Allah akan datang, insya-Allah saya akan datang, insya-Allah saya akan ikut, insya-Allah saya akan ngaji. Tu. Toleh belakang rupanya dah 10 tahun dia punya insya-Allah. Tak bergerak, tak berganjak. Dia berasa macam sekejap, rupanya dah 10 tahun dilekakan, dipermain-mainkan, dipersenda-sendakan. Sebab tu jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh dah. Jangan pandang belakang dah. Tarik nafas panjang-panjang, terus yakin kepada Allah. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Ya Allah, jangan risau, jangan bimbang. Rezeki anak bini kita selama ni siapa tanggung? Allah. Waktu kita lupakan Allah pun Allah tanggung rezeki kita. Waktu kita nak dekat dengan Allah, takkan Allah nak abaikan kita. Betul? Yakin rezeki daripada Allah. Cuma kena faham, rezeki itu bukan makna kaya. Rezeki itu bukan makna mewah. Ada orang faham bila sebut rezeki je duit. Rezeki je duit. Ya Allah, murahkanlah rezeki, makna dalam kepala otak dia duit. Salah lah. Ilmu, rezeki taufik buat ibadat, rezeki taufik tinggal maksiat. Rezeki kadang dia tak kaya, dia tak mewah dengan duit, tapi dia mewah dengan taufik daripada Allah. Dia tak mewah duit dia. Dalam ATM ni baki RM5. Dalam ATM ni baki RM5 3 bulan yang lalu sampailah ke hari ni. RM5 baki, tapi kaya dengan taufik Allah. Buat ibadat tinggal maksiat, istiqamah, tu mewah dia dengan taufik daripada Allah. Jadi jangan kita faham bila sebut rezeki kaya, duit, mewah. Ada orang Allah rezekikan, Allah mewahkan rezeki taufik dia, senantiasa dapat pertolongan Allah untuk membuat apa yang Allah suruh, dan diberi pertolongan oleh Allah meninggalkan maksiat zahir dan batin dia. Subhanallah, itu yang lebih beruntungnya. Beruntung dah. Dan kekal syariatnya hingga kiamat. Jaga baik-baik. Kalau ada di kalangan manusia sekarang ni, dia mendakwa bahawasanya syariat ataupun agama ataupun undang-undang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada melalui yang ada daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendakwa bahawasanya dalam banyak-banyak undang-undang itu ada yang sudah ketinggalan dan tak boleh dah nak diamalkan sekarang. Maka kufurlah dia.
maka kufurlah dia, jadi kafirlah dia. Ingat tu. Jauhi fahaman-fahaman yang macam tu, liberal. Mengatakan ada hukum hakam Allah yang relevan, ada hukum hakam Allah yang tidak relevan dah sekarang. Tak semua hukum dalam Quran tu boleh diamalkan zaman sekarang ni. Ada yang dah tak boleh, tak patut, tak layak diamalkan sekarang. Na'udzubillahi min zalik. Kufur, na'udzubillah. Murtad lah dia, riddah lah dia, syirik lah dia. Wajib bertaubat kepada Allah, mengucap syahadah kembali. Jangan main-main ni. Kalau gila dunia ni, kalau kita dah gila dunia, kita akan sanggup kata apa saja. Jangan gadaikan akhirat kita dengan dunia tu. Hati-hati. Seandainya sebelum ni kita ada termakan, terikut perkataan yang macam tu, taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan. Wajib ikut, nampak tu? Wajib yakin syariat Nabi ni sekaliannya, syariat Nabi yang Nabi bawa ni sekaliannya relevan sampai bila-bila, sampai kiamat. Patut, padan, layak, tepat, kena pada mana-mana tempat, kena pada mana-mana waktu. Jangan kita kata syariat Nabi ni hanya sesuai di tanah Arab, tak sesuai di tanah kita. Ini semua perkataan-perkataan orang yang munafik. Na'udzubillah. Apa maksud munafik? Zahirnya Islam, hatinya ragu-ragu dengan Allah. Zahirnya sembahyang, zahirnya syahadah. Na'udzubillah. Itu semua asbab kejahilan. Bahaya jahil ni. Jahil ni lebih bahaya daripada senjata lagi. Kerana apa? Kerana jahil ni boleh meragut iman. Kalau senjata meragut nyawa. Kalau senjata ni meragut nyawa. Tapi kalau jahil agama, meragut iman. Na'udzubillah. Jadi jangan buat main-main. Dan wajib i'tikad bahawasanya syariatnya menasahkan sekalian syariat sekalian Rasul yang dahulu, dan kekal syariatnya hingga kiamat. Bayangkan bila datangnya Al-Quran tu, syariat daripada Allah juga untuk Rasul-Rasul yang dahulu pun terbatal, padahal syariat yang dulu tu pun daripada Allah juga, diturunkan kepada Rasul-Rasul juga. Bila datangnya Quran, ternasah yang tu. Ini kan pula kita nak batalkan pula Quran, nak buat undang-undang manusia pula. Cuba fikir. Kalau nak ikut, apalah salahnya kalau nak teruskan syariat yang dulu-dulu tu pun, sebab daripada Allah juga. Daripada Allah juga. Taurat, Zabur, Injil tu pun, kalau kita nak fikir bodoh-bodoh lah, kalau tak nak batalkan pun tak apalah, sebab daripada Allah juga. Bukan rekaan manusia. Hukum hakam yang ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu bukan daripada manusia, daripada Allah juga. Tapi Allah perintah bila datang Quran, terbatal lah yang dulu-dulu tu. Jadi tiba-tiba kita nak batalkan Quran, nak gantikan dengan undang-undang yang dicipta oleh manusia pula. Dah na'udzubillah. Mana pergi iman? Mana pergi keyakinan tentang Allah, terhadap Allah, kesempurnaan Allah, kesempurnaan Al-Quran. Jangan kita ingat bala ni berupa bencana alam sahaja. Ujian daripada Allah ni bukan dalam bentuk bencana alam saja. Kita ni diuji oleh Allah berhadapan dengan hukum hakam Allah. Bila dengar hukum Allah begini, rosak akidah, tak terima, tak percaya, ragu-ragu. Nampak tak tu? Allah uji kita, nak tengok betul ke kau beriman, betul ke kau mengaku Allah Tuhan. Apa maksud orang-orang yang mengaku Allah Tuhan? Orang yang mengaku Allah Tuhan ni bermaksud dia yakin apa yang datang daripada Allah Ta'ala itu semuanya benar, semuanya terbaik, tidak ada yang setanding dan yang bahkan yang melebihi daripada apa yang datang daripada Allah. Itu tanda orang yang mengaku Allah Tuhan. Orang yang mengaku Allah Tuhan bermakna dia yakin tidak ada sebarang kekurangan pada Allah.
Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, maha suci Allah. Itu bukti, itulah maksud orang yang mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tak sepatutnya ada perkataan-perkataan yang seperti itu terbit daripada orang-orang yang mengaku tiada Tuhan kecuali Allah. Ini menunjukkan dia tidak faham apa yang diikrarkan. Ini menunjukkan dia tak mengerti apa maksud la ilaha illallah. Dia tak faham maksud tu. Ni yang kita belajar ni dalam kitab ni daripada awal hinggalah akhir ni, ini di antara maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Ini di antara yang kita baca tu, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu terjemahan, itu alih bahasa. Orang Arab kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Melayu kata tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu terjemahan. Maksud dia ni yang sedang belajar ni, yang kita sedang belajar ni, inilah di antara maksud yang tersirat di sebalik perkataan la ilaha illallah. Sebab tu barang siapa yang meragui Allah Ta'ala itu mengetahui segala perkara, rosak syahadah dia. Nampak tak? Siapa-siapa yang meragui Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya, dia ragu-ragu, ya ke Tuhan tu tahu segala benda, rosak syahadah dia. Sebab di antara maksud syahadah tu apa? Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan ilmu, yang mana ilmunya maha meliputi segala perkara yang maha suci daripada jahil. Nampak tak? Artinya kalimahnya ringkas, tapi maksudnya tidak berkesudahan, tidak bertepian. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak boleh dihitung. Punya banyaknya sifat kesempurnaan Allah. Sebab tu kena ngaji, faham apa yang kita sumpahkan tu. Faham betul-betul apa yang kita sumpahkan setiap hari tu. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang tu. Ibaratnya kita katanya, aku bersumpah Allah dah Tuhan. Syahadah tu, bersaksi tu, maknanya kita berikrar, kita janji, akad setia, bersumpah dengan Allah tu, la ilaha illallah. Mana aku bersumpah Allah Ta'ala ni mengetahui segala-galanya. Ibaratnya begitulah. Aku bersumpah Allah Ta'ala ni maha mengetahui segala-galanya. Aku bersumpah Allah Ta'ala ni tidak ada kekurangan dalam apa jua yang dia buat, dalam apa saja yang dihukum dan sebagainya. Tak ada kekurangan langsung. Aku bersumpah. Ni oleh kerana tak faham apa yang kita sumpahkan, ni yang kita sendiri langgar apa yang kita sumpah. Sebab tak faham apa yang kita sumpahkan, tak nak mengaji, tak nak ambil tahu. Ala syahadah, aku kan tak tahu syahadah la ilaha illallah Muhammad. Orang Islam pun boleh syahadah, bahkan makhraj dia lebih tepat daripada kita kadang-kadang. Yang kita mengucap macam muallaf pula dah. Bila tahu? Bila duduk atas bantal pengantin. Nampak kerih bukan main ni kat pinggang. Mengucap sikit, Tok Imam kata, dengan bangganya, mempelai raja sehari tadi dengan bangganya, mengucapkan syahadah, syahadu an la ilaha illallah. Beranjat Tok Imam, tengok kat penalan, Melayu. Tapi ni mengucap macam mu'allaf, baru masuk Islam semalam. Ni dah dia, sebab sombong, berasa tak penting, berasa tak perlu. Kalau dah syahadahnya begitu, macam mana semayang dia? Sah tak semayang kalau syahadahnya tu? Kalau dah syahadahnya macam tu, macam mana solat dia? Syahadah ni salah satu rukun dalam sembahyang, rukun qauli. Dan kalau bacanya salah makhraj, bertukar makna, sah tak sembahyang? Tak sah. Nampak tak? Nampak macam alah syahadah apa sangat. Jangan main-main. Jangan main-main. Itu baca pun tak tergerti dah tu. Baca pun dah tak gerti, tak kena dah. Maksud dia lagi jauh lah. Maksudnya lagi kita tak faham, baca pun tak tahu lah. Ngaji. Kalau kita ni bukan syarat ustaz, bukan syarat ustazah.
Naknya mengaji. Tak kira lah kerja apa pun. Kerja sendiri ke, kerja pejabat ke, kerja apa ke, ikutlah. Tak ada kerja ke. Mengaji. Yang laki ajak bini ngaji, yang bini ajak laki ngaji sama-sama. Dah waktu kita menikah dulu, dua-dua ni tak belajar agama. Sekarang ni dah ada geng, dah ada kawan. Sepatutnya lebih semangat nak dekatkan diri dengan Allah. Barulah betul tujuan pernikahan tu. Mana apa tujuan pernikahan selain daripada nak jaga diri daripada zina? Nak tolong menolong mendekatkan diri kepada Allah. Yang suami bagi semangat bimbing isteri, yang isteri bagi semangat pada suami supaya jadi suami yang bertakwa, begitu. Saling berganding bahu. Dulu kita tak mengaji. Sekarang ni kita dah menikah ni, mari kita pakak-pakak pergi mengaji, pergi kuliah sama-sama. Barulah berkah rumah tangga tadi tu. Barulah insya-Allah til jannah. Til jannah ingat, boleh til jannah dengan berselfie je. Til jannah. Banyak cantik muka kita dengan berselfie nak til jannah. Mengaji, betulkan amalan kita, betulkan akidah kita. Barulah insya-Allah til jannah hingga ke syurga insya-Allah. Kalau tak nak mengaji, tak nak semayang, tak nak tutup aurat, bukan til jannah tu, til punnah namanya. Til punnah bukan til jannah. Til punnah. Punah ganah jadi nanti kalau. Dua-dua tak masuk syurga nanti kan. Dah dua-dua amalan tak betul. Dua-dua akidah salah. Macam mana Allah Ta'ala nak terima amalan kita? Sebab tu mengaji. Bagi waktu. Pergi shopping boleh, pergi berjalan boleh. Takkan pergi masjid tak boleh. Allah dah bagi kereta mewah, bagi rumah mewah, bagi gaji mewah. Nak apa lagi? Luangkanlah sedikit waktu untuk kebahagiaan akhirat kita. Kalau tak, nanti kebahagiaan yang kita kecapi tu sekejap je, mati, hilanglah sekelip mata semua tu. Bertemu dengan azab pula dah selama-lamanya. Tak kenanya kita. Khususnya suami lah, dialah sepatutnya membimbing, mengajak isteri dia. Tapi tak salah kalau isteri tadi jadi penyebab suaminya dekat dengan Allah. Itu lagi hebat maknanya. Jarang-jarang berlaku. Gunakan kesempatan belajar. Allah redha kita, Allah rahmat kita, rezeki yang Allah bagi pun dalam keadaan Allah redha. Bukan syarat kahwin dengan ustazah, kahwin dengan pak ustaz, bukan. Kahwin sama-sama belajar. InsyaAllah lah dua-dua Allah selamatkan. Boleh. Jangan tunggu-tunggu, jangan kata tak boleh. Jangan kata tak boleh. Tak boleh tu kalau kata tak boleh tu setan dalam hati kita. Bawa isteri kita, bimbing tangan dia, dekat dengan Allah. Mari sama-sama kita kenal Allah. Mari sama-sama kita hukum, mari faham hukum hakam Allah. Mari sama-sama kita beramal. Kadang-kadang rumah tangga jadi kacau bila sebab apa? Kadang seorang faham, seorang tak faham. Suami mengaji agama, bini tak ngaji. Dia payahlah nak faham hukum Allah tu. Yang suaminya faham sebab rajin ke surau masjid. Tapi suami ni pula jadi lepaskan tekuk sendiri pula dah. Ingat mengaji agama pada ayat ni fardu kifayah ke? Biar suami aja akidah betul, isteri tak payah. Suami aja semayang nak kena betul, isteri tak payah. Dua-dua. Sebab tu kena pakat-pakat pergi ngaji. Sebenarnya hukum asalnya mengaji ni orang laki-laki, balik rumah ajar anak bini. Itu sebenarnya hukum asalnya. Tapi dah kita ni kadang-kadang laki-laki belajar hanya untuk diri sendiri. Tak faham, tak pandai nak terangkan kepada orang lain. Di sinilah bawalah sama-sama belajar. Ataupun carikan guru untuk isteri kita supaya dia pun boleh memahami agama, dia pun boleh mengenal Allah, dia pun boleh terselamat daripada terikut dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah. Begitu cara dia. Jangan lepaskan diri kita sendiri. Ramai laki-laki yang beramal soleh akhirnya dihumban oleh Allah dalam neraka. Kenapa? Kerana hak isteri dan anak-anak tadi dipulangkan kepada mereka. Memang dia bagus, atas dunia dia semayang, rajin kuliah, tapi anak bini tinggal begitu. Dia tak pedulikan anak bini dia pandai semayang ke tidak, akidah betul ke tidak, dia tak peduli.
Jangan bahaya. Sebanyak apa pun nanti kita punya amal akan diambil oleh anak isteri kita besok. Sekarang ni kami nak meminta hak-hak kami yang kamu tak bagi atas dunia dulu. Dulu kamu lepaskan tengkuk kamu sendiri, sehingga sekarang ni Allah dah tanya aku pasal semayang. Kenapa semayang tak sah? Kenapa iman tak sah? Kenapa ini tak sah, itu tak sah? Kenapa ni salah, tak salah? Jawabnya, kerana kau dulu tak bimbing, tak ajar, tak didik aku. Kau lepaskan diri kau sendiri. Kena jalankan tanggungjawab cepat-cepat. Memang boleh jadi urusan nafkah dunia dah settle, kita dah balikan rumah, dah sewakan rumah, dah bagi pakaian, dah bagi belanja, dah bagi kenderaan, beres dah situ, alhamdulillah. Ni masalah ni yang akhirat ni, yang Allah tuntut untuk akhirat anak bini kita ni, dah laksanakan ke belum? Kalau belum, cepat-cepat, masa tak banyak dah. Apa nak malu-malu dah, pakatlah, pujuklah baik-baik orang rumah kita. Umpan dengan dia, jom lepas mengaji kita pergi tom yam. Ini dia kaki makan. Tak apalah, kita pergi ngaji sekejap je, ngaji 45 minit je. Itu pun untuk bila dah jeling-jeling dah jam. Itu pun untuk bila dah jeling-jeling jam dah. Bagi syarat dah, batuk-batuk pula, pula. Nak suruh sudah kuliah cepat. Bukan batuk yang ni, yang kat masjid. Sebab tu dia bagi isyarat, dia suruh ustaz berhenti. Ada yang lebih biadab, hantar surat. Ustaz, masa dah habis. Mau di stalek dengan dai. Nama dah tu. Lepas tu kata, lepas ngaji kita singgahlah kedai tom yam, kedai makan. Boleh tak? Boleh. Untuk permulaan, nak pujuk kita ni kanak-kanak dalam ibadat. Macam bini kita ke anak-anak kita, dia masih kebudak-budakan dalam ibadat, kena bagi upah, tak apa. Niatnya apa? Agar satu hari nanti dia jadi dewasa dalam ibadat. Dia tak pandang dah upah-upah tu. Macam tu lah. Yang isteri ajaklah suami. Ajak pergi kedai mas, pandai pula. Ajak pergi kedai mas, pandai. Tapi tak pernah nak ajak suami tu pergi masjid belajar. Awak jomlah kita pergi belajar agama. Sian saya tak pandai tentang semayang, saya tak kenal Tuhan saya. Boleh tak awak tolong bawa saya pergi belajar? Cari hati dia. Biarpun merisai ni besar lengan sekali pun. Pandailah pujuk. Kita nak suruh dia beli pulut dakap, pandai kita ayat, bukan main berbunga-bunga, bersastra. Tergolek sini, tergolek sana macam Hindustan. Nakkan pulut dakap, nak ajak pergi berjalan. Ajak suami pergi ngaji. Itu nafkah kita juga tu. Jangan minta duit, nafkah duit je, tapi nafkah ilmu kita buat tak reti. Ni kebanyakan ni. Wahai persatuan isteri-isteri sedunia, jangan kamu lupa menuntut nafkah kamu kepada suami kamu. Nafkah mana? Nafkah akhirat kamu, nafkah roh kamu, iaitu ilmu. Kena minta, itu yang wajib diminta. Saya nak minta awak bagi nafkah saya. Kan saya dah bagi awak sebulan 15,000, awak nak apa lagi? Kaya 15,000 tu, jadi RM15. Dia kaya jutawan. Bukan nafkah tu. Nafkah awak mendidik, mengajar saya ilmu fardu ain. Mulai hari ni saya nak tuntut. Baru dia tahu. Berasa suami dah berjaya sangat. Tak adil bini dua, tak adil bini dua, tak adil bini satu pun tak adil, belum tentu adil lagi walau bini satu. Sebab apa tak adil? Dia hanya bagi nafkah dunia, tak bagi nafkah yang bangsa akhirat. Adil apa maksud? Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Sekarang ni dia tidak meletakkan sesuatu kena pada tempat. Dia hanya memberi nafkah yang bangsa dunia, tidak memberi nafkah yang bangsa akhirat. Walaupun bini dia satu, dia suami yang tidak adil. Jangan sedap-sedap sangat berasa aku suami adil dah. Aku bukan tak nak kahwin lebih ni, aku takut tak adil dah. Oi, ni pun belum adil lagi.
Dua baik. Bukan nak kata yang dua tu adil dah, tak pasti, tak peduli. Makna tanggungjawab tu adil ni kalau kita tak kisah bini satu ke bini empat ke, kita hanya bagi nafkah yang bangsa dunia sahaja, bagi rumah, tempat tinggal, duit belanja, makan minum mewah, tapi tak pedulikan tentang agama dia, fardu ain dia. Kita sesungguhnya kita suami yang tidak adil, tak peduli bini satu ke bini empat ke, ataupun dia tak berbini lagi, dia tak adil dengan diri dia sendiri. Dia hanya memberi nafkah bangsa dunia saja pada diri dia, tapi tidak memberi nafkah bangsa akhirat untuk diri dia sendiri. Belum terlambat lagi sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, cepatlah. Kerana kecelakaan yang sedang tunggu kita itu adalah kecelakaan yang sangat dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Pedulikan, orang nak kata apa, pedulikan. Akhirat kita milik kita, kita yang tentukan. Makna sebagai jalan usaha asbabnya, kita sendiri yang nak menentukan di mana kita akan tinggal dan anak bini kita tinggal besok di hari kiamat. Pedulikan orang nak kata. Orang takkan tolong kita, orang takkan tolong anak bini kita, bahkan kita pun takkan tolong anak bini kita. Masing-masing kena tolong diri sendiri. Cuma sebagai suami tadi kena menjadi penggerak sepatutnya, membimbing tangan isteri dan anak-anaknya dekat dengan Allah. Barulah Allah redha. Dia suami yang mengambil berat tentang dunia dan akhirat isteri dia. Baru kata suami yang penuh kasih sayang. Itulah cinta yang hakiki, bukan cinta dunia saja. Dia kena jadi suami yang mencintai isteri dan anak-anak. Cinta yang hakiki, mana cinta dunia dan akhirat. Dia nakkan kesenangan, keselesaan untuk anak bininya, keselamatan di dunia, dan juga dia nak memastikan keselesaan, keselamatan anak bini, kebahagiaan dia nanti di hari kiamat. Kalau di dunia dia nak bagi rumah mewah, rumah besar, kereta mewah, di akhirat dia nak bagi syurga. Itu baru suami. Mari kita muhasabah diri kita. Kalau tak nak munasabah, munah Sarawak. Tahu munah Sarawak? Dah asyik Sabah je, munah Sarawak lah pula. Jangan kita berasa aku dah adil dah, aku suami dah adil dah, kalau nak tarik nyawa aku pun tak apalah. Bini rumah dah belikan, kereta dah seorang 5 biji, duit 80,000 sebulan. Ada tu orang gaji 8 orang, tukang urut 3 orang, tukang masak 8 orang. Kalau nak tarik nyawa aku tarik dah, tak apa dah, aku dah jalankan tanggungjawab. Siapa kata kau dah jalankan tanggungjawab? Selagi kau tak mendidik anak bini kau dengan agama, kau belum jalankan tanggungjawab lagi. Hati-hati. Itu nasihat, peringatan untuk diri saya sendiri dan pertubuhan suami-suami sedunia. Tolong ingat. Tolong ingat sikit. Wahai isteri, jangan nak puji-puji sangat suami kita. Kalau dia tak ajar kita agama, maknanya dia bukan suami yang sayang dengan kita. Dia suami yang nak naya kita. Besok dalam kubur kita kena sebat, kena azab, kena bakar sebab dia tak ajar kita agama. Sebab tu tolong minta nafkah kamu kepada suami. Jangan nak puji-puji sangat suami. Awak baik dah, awak baik dah. Baik apa kalau tak ajar kita agama? Sampai kita buat amalan ibadat pun amalan kita tak diterima oleh Allah. Jadi janganlah, tak adil lah macam tu. Kalau bagi dunia dia tak bagi akhirat. Tadi dah puji laki-laki, dah puji perempuan, dua-dua okey dah tu. Takkan kata berat sebelah lah. Dua-dua kita dua-dua kita dah tegur dah. Isteri mainkan peranan penting. Ajak suami kita dekat dengan Allah. Saya sedih lah, buat moyok, buat sedih, menangis. Mesti suami kita tertanya-tanya, awak ni nak apa? Kan semalam baru balik kedai emas. Awak nak yang lain ke? Tak apa, kita pergi tukar. Nangis. Bulan lepas kita kan baru balik daripada England. Apa ni? You ni kenapa? Sedih. Perempuan
perempuan ni, itulah senjata dia. Kadang-kadang senjata air mata, kadang-kadang sentiasa senjata dia lidah. Jangan buat masalah tu. Dia cakap sebiji je, terlentang lagi dia. Saya wakil lah, wakil Persatuan Suami Sedunia. Saya tolong cakap. Orang laki-laki ni dia cari dengan air mata kita tu, insya-Allah. Tapi biar gunakan air mata kita tu kena pada tempat. Tu contoh guna pada. Dia tanya. Kemudian cakap, saya sebenarnya lama dah hasrat saya. Mana saya nak awak bimbing saya, ajar saya agama, ajar saya sembahyang, ajar saya cari tutup aurat yang betul. Mikir dia, jangan main. Ya sesadar mana pun, setebal mana pemisai dia. Cari dia, terfikir dia. Dah kalau betul-betul dia sayang kat isteri, dia akan fikir tu. Dia akan fikir. Gunakanlah kelebihan. Ada kelebihan, tapi kadang-kadang salah guna. Melala ajak pergi Tom Yam. Tu, melala ajak pergi Tom Yam. Salah guna. Melala tengok Hindustan, melala tengok Korea. Salah guna air mata. Guna air mata kena pada tempatnya, gunakan. Orang ni saya tak rasa tak bahagia. Walaupun pulut dakap kiri kanan leher, gelang sampai ke leher, sampai ke betis, saya tak bahagia lagi sebenarnya. Saya nak beritahu awak, selagi awak tak ajar saya agama. Dah pandai lah kadang ayat ni. Takkan tu pun saya nak ajar. Kemudian dia kata tadi nak sudah cepat, pelik lambat juga akhirnya. Dan wajib i'tikad bahawa syariatnya menasahkan sekalian syariat segala rasul-rasul yang dahulu-dahulu dan kekal syariatnya hingga kiamat. Dan wajib i'tikad bahawa Nabi kita Muhammad SAW dijalankan dengan dia Nabi SAW pada malam daripada Mekah kepada Baitul Muqaddis. Masyhur dah cerita tu, Isra wal Mi'raj. Wajib yakin percaya cerita tu. Itu mukjizat Nabi. Tak percaya peristiwa Isra, kufur. Murtad, na'udzubillah. Dan dinaikkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Jauh langit tujuh ni. Malam baru ni kita ada tengok kat TikTok, dia ada berada tu, ada guna teleskop. Dia ada teleskop mahal tu, teropong bulan. Nampaklah kawah-kawah bulan tu. Dia memang minat astronomi. Dia ada alat tu. Lepas tu dia teropong planet Zuhal. Nampak planet Zuhal? Nampak planet Zuhal. Lepas tu dia teropong satu bintang tu jauh. Kata dia lah, dah dia pandai ilmu tu. Kita bengap. Kita tak tahu. Kenalah percaya dah cakap dia ahli dalam bidang tu. Dia kata perjalanan daripada sini nak ke bintang tu makan masa, dia kata 1000 tahun nak sampai situ. Cahaya yang nampak tu bukan cahaya sekarang. Cahaya yang baru sampai. Wallahu a'lam. Tapi tak mustahil dah jauh. Bukankah bintang-bintang tu, planet tu besar-besar juga, tapi nampak kecil tu sebab terlalu jauh kedudukan dia. Nampak tak ada? Tapi dengan kekuasaan Allah, tak sampai sehari semalam Nabi pergi balik. Sedangkan sebut dalam hadis sana, perjalanan dari nak melepasi daripada satu langit ke satu langit tu 500 tahun perjalanan. Tapi dengan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, kesempurnaan Allah, berlaku tak sampai pun sekira hari. Berlaku tak sampai sekira hari. Nabi pergi balik, siap balik Mekah dah. Itulah kalau tak kenal Tuhan, tak faham kekuasaan Allah bagaimana, ramai yang ragu dengan cerita tu. Macam tak masuk akal ni cerita. Habislah. Kalau kata tak masuk akal cerita tu, habislah dah. Dan dinaikkan dia kepada langit yang 7, kepada Sidratul Muntaha. Itu semua makhluk Allah tu. Sidratul Muntaha tu makhluk Allah. Dan kepada kursi, dan kepada mustawa, dan kepada arsyillah. Kepada arsyillah, makhluk yang paling besar sekali. Segala syurga semuanya duduk di bawah arsy tu. Makhluk yang paling besar sekali. Tapi besar-besar pun takut kepada Allah. Dan melihat Nabi SAW, maksud melihat ni diperlihatkan. Dan melihat makna diperlihatkan akan Tuhan yang Azza wa Jalla. Maknanya Allah membukakan hijab
Sewaktu Nabi berada di situ, Allah membukakan hijab. Maka waktu Nabi di situ, Nabi dibukakan hijab memandang kepada zat Allah tanpa kaifiat. Bukan bermaksud Allah tunggu Nabi ke atas tu, kemudian Nabi naik ke atas tu, jumpa Nabi dekat atas. Bukan. Jaga-jaga, itu bukan akidah kita ahli sunnah tu. Hati-hati. Waktu Nabi di situ baru Allah bukakan hijab. Padahal akal kita fikir kalau di atas dunia pun Allah nak bukakan hijab, nak menunjukkan zatnya kepada Nabi pun akal boleh terima. Tapi tak berbezalah kemuliaan dia. Tak nampaklah kehebatan, kemuliaan memandang kepada zat Allah ni kalau diperlihatkan atas dunia. Ibaratnya ginilah, kalau orang lomba, orang berlumba, pemenang nombor 1, nombor 2, nombor 3, kan anak tangga dia tak sama. Kita tengok MotoGP, dia dah menang. Dia boleh je nak bagi piala tu kat tepi-tepi padang tu. Kau menang, ambil lah ni. Boleh je, tapi nampak hebat tak? Tak nampak hebat lah. Boleh je nak bagi kat situ, tak nampak. Tapi kalau naik dekat dia punya stage tu, tu umum lagi, tempat nombor 1 lagi tinggi pula daripada nombor 2. Jadi nampaklah kehebatan ni nak bandingkan yang lain lah. Itu hikmahnya. Bukan maksud Tuhan tunggu Nabi kat situ, Tuhan tunggu ke atas langit ke-7 tu, Tuhan tunggu Nabi situ, bila Nabi sampai ke langit 7 jumpa Tuhan kat situ. Bukan. Waktu suruh ngaji, nak pesan ni yang suka pergi ceramah tak nak pergi mengaji ni, ceramah rajin Fardu Ain tak nak ngaji, ceramah rajin Tauhid tak nak ngaji. Nanti sekarang bila dengar cerita pelik-pelik macam ni, habislah lah. Macam tak logik je cerita ni. Ataupun dia kata, Tuhan duduk situ, habislah tu. Sebab tak ngaji lah tu. Sebab tu Fardu Ain jangan tinggal, ceramah boleh pergi, ni jangan tinggal. Bila belajar ni, nanti kalau ada ceramah-ceramah yang tak betul, dengan sendiri kita akan dapat kesan. Lain macam pula penyampaiannya, lain macam pahaman. Sebab apa? Kita dah ada ilmu asas ni. Ni ilmu asas pun kita tak tahu, sifat Tuhan pun kita tak tahu, apa beza zat Tuhan dengan zat makhluk pun kita tak tahu. Inilah akibatnya suka pergi dengar ceramah, suka pergi dengar ceramah-ceramah umum, forum-forum umum, motivasi umum dan macam-macam. Fardu Ain tak ngaji. Inilah, di situlah nanti mereka ni akan terpengaruh ataupun terikut tanpa sedar. Ulama ada pesan Fardu Ain jangan tinggal, degil, doge. Dah, macam mana nak tolong? Tak baik dia nak tolong dah. Dia boleh cakap posan ni lah, ikut kau lah. Ikut kau lah. Bila dia ada akidah, tiba-tiba dengar ceramah ni, contoh dia kata, waktu Nabi berada di atas langit itulah Tuhan di situlah, waktu Tuhan duduk di situlah Nabi kita bertemu. Jadi kita yang dah belajar, pelik ni. Nampak tak? Pelik lah. Tuhan di situ, Tuhan di atas langit sana. Pelik ni. Ni beza dengan akidah aku belajar ahli sunnah wal jamaah ni. Setahu aku, seyakin aku, Tuhan tu maha suci daripada bertempat, maha suci daripada bertempat. Sebab zatnya tidak seperti jirim jisim yang wajib bertempat. Allah bukan jirim jisim, barulah dia tak tertelan bulat-bulat. Ni kita pergi tadah dengar ceramah-ceramah macam tu, tanpa kita pun tak ada pengisian yang penting dalam diri. Inilah akibat di antara sebab kenapa ramai orang boleh terikut, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang macam tu. Satunya salah sendiri, degil. Nak salahkan pembawa pahaman sesat ni, nak salahkan mereka segata-gata pun tak boleh. Kita yang salah dulu. Apa salah kita? Meremeh-temehkan fardu akibatnya makan diri sendiri. Kita nak kata tu jahat tu, bawa pahaman sesat tu, bawa pahaman sesat. Ya, dah memang kerja dia macam tu. Kita ni tak nak jaga diri sendiri. Ulama pesan jangan tinggal sifat 20, jangan tinggal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak kerti, kita buat tak peduli. Kemudian bila terjumpa benda-benda macam tu, pahaman macam tu, di media-media ataupun di ceramah-ceramah umum, terus kita termakan, tertelan. Salah kita sendiri. Kalau kita dah belajar, kita dah tahu asal. Ini pelik, ni bercanggah dengan apa yang aku dah belajar, ni bercanggah dengan akidah aku, barulah kita terselamat insya-Allah. Ngaji kali ulang dah.
Dah lah, malah nak ulang dah, nak tutup dah. Wallahu a'lam. Jadilah berhentilah situ. Dan berkata-kata itu nantilah insya-Allah akan datang, dan melihat ia akan Tuhannya Nabi SAW di sana. Waktu Nabi berada di situ, Allah membukakan hijab kepada zatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doa kepada Allah, ya Allah, dengan berkah majlis ilmu, dengan berkat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat tuan-tuan pengarang kita yang soleh, yang bertakwa ni, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami yang tersurat, yang tersirat, panjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki yang halal, yang luas, yang kaya-kaya di antara kami ini, ya Allah, jadikanlah mereka seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seronok membantu agama-agama Allah, yang mengetahui bahawasanya kelebihan yang Allah bagi kepada mereka itu sebenarnya ada tugas untuk agama. Mudah-mudahan nak jadi kaya boleh, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang kalian orang kaya yang mewah, yang hartanya melimpah ruah, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu agama, bantu perjuangan agama, bantu orang-orang yang nak menegakkan, memperjuangkan agama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang beradab, berakhlak dengan ibu bapa kita, meskipun siapa pun mereka. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, beri taufik kepada kita untuk beramal dengan ilmu, beri taufik untuk kita berhijrah makna kepada yang lebih baik, insya-Allah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala istiqamah bagi kita ni, istiqamah mengaji belajar. Mudah-mudahan Allah Taala dekatkan kita dengan fahaman-fahaman yang betul, jauhkan kita daripada fahaman-fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa rabbana nafa'na bima 'allamtana. ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فكفك أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.